Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. Ayat 254 dah. Ayat 255, ayat kursi. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Walakin ikhtalafu فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Pengajarannya pertama, para rasul berbeza kedudukan dan kelebihan masing-masing. Yang paling afdal ialah ulul azmi. Yang paling afdal ialah ulul azmi, iaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di kalangan ulul azmi yang paling afdal ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sediakan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam tempat yang paling tinggi di dalam syurga yang tertinggi, khusus untuk baginda seorang, iaitu al-wasilah. Yang ketiga, sebagaimana para rasul ada yang lebih baik, maka begitu juga umat di kalangan para rasul ada yang terbaik. Dan umat yang terbaik ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sebut di dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
Yang keempat, haram melebihkan Rasul dan dalam masa yang sama mengurangkan kedudukan Rasul yang lain. Kerana semua para Rasul ada kelebihan. Yang kelima, antara kelebihan, antara sifat yang mulia yang menjadikan Rasul lebih daripada yang lain ialah Allah bercakap dengan mereka secara langsung tanpa ada perantaraan dan penterjemah. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa Kalimullah, dan Nabi Musa yang digelar Kalimullah alaihi salatu wassalam. Yang kelima, yang keenam, kelebihan orang yang solat, kelebihan orang yang solat dengan betul juga di antara sebabnya ialah kerana Allah bercakap dengan mereka. Kelebihan orang yang solat dengan betul juga antara sebabnya ialah Allah bercakap dengan mereka ketika solat. Khususnya ketika orang yang salat membaca surah Al-Fatihah. Yang ke-8, yang ke-7, Nabi Isa salah seorang daripada Nabi-Nabi dan Rasul, dan dia bukan Tuhan ataupun anak kepada Tuhan. Yang ke-8, sehebat mana manusia, ia tetap memerlukan pertolongan dan sokongan sebagaimana Nabi Isa alaihi salam diperkuatkan oleh Allah melalui Jibril alaihi salam. Yang ke-9,
Jibril adalah malaikat yang paling mulia kerana ia membawa wahyu daripada Allah yang merupakan ruh kepada hati-hati manusia. Yang ke 11 10. Orang-orang kafir menolak kebenaran dan memerangi orang-orang beriman kerana kedegilan dan kesombongan, bukan kerana kejahilan mereka tentang kebenaran. Okey, habis ha? Kita tengok ayat 254. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Pengajarannya pertama, kelebihan menginfakkan harta yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penanda aras kepada sifat orang beriman, yang menjadi penanda aras kepada sifat orang yang beriman. Yang kedua, sesiapa yang bakhil atau kedekut, ia menyerupai orang-orang Yahudi dan orang munafik. Yang ketiga, anugerah Allah dan rahmatnya kepada manusia yang memberi rezeki kepada manusia supaya manusia menginfakkannya pada jalan Allah dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia daripada azab Allah di akhirat. Yang ketiga, yang keempat, semua rezeki adalah anugerah Allah. Bukan kerana usaha manusia. Sebaliknya, usaha manusia hanyalah sebagai syarat untuk manusia bertawakal kepada Allah.
Yang ke? Yang kelima. Allah mendorong hambanya supaya sentiasa menginfakkan harta mereka dengan hanya meminta sebahagian daripada hartanya, bukan kesemua, dan harta itu adalah daripada Allah, bukan daripada mereka. Yang ke 6. Faedah yang paling besar daripada infak fi sabilillah ialah menyelamat seseorang daripada azab Allah di akhirat. Yang tidak ada lagi urusan jual beli atau kasih sayang atau syafaat. Yang ke 7. Sesiapa yang tidak menginfakkan hartanya, dia termasuk golongan yang kufur kepada Allah. Okey, habis dah. Sekarang kita masuk tadabbur surah ayat kursi, ayat 255. Dan sebelum kita tadabbur satu persatu, kita tengok kelebihan ayat al-kursi sebagaimana yang disebut oleh dalam hadis-hadis yang sahih. Pertama, hadis yang menunjukkan kelebihan ayat kursi. Ramai kita menganggap ayat kursi ada kelebihan, sehingga ramai yang menghafal, ramai yang baca bila-bila masa, di mana-mana sahaja, dan ada yang tampal di dinding rumah, di masjid dan sebagainya. Tapi mungkin ramai tak tahu apa rahsia ayat kursi sehingga ia menjadi yang terbaik. Apa sebab? Apa dia? Sebelum saya beritahu, siapa boleh bagi tahu apa rahsia ayat kursi sehingga dia menjadi ayat yang terbaik? Dalamnya ada tapi ayat lain pun ada juga akidah. Ada ayat yang tidak ada akidah. Allah perkenalkan kehebatannya. Tapi dalam surah Al-Hasyr ayat terakhir ada juga kan? Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaib wasyahadah. Banyak lagi. Syaitan takut. Kalau syaitan takut dengan ayat kursi, cukup hafal ayat kursi je, yang lain tak payah hafal dia. Tapi ada manusia selamat daripada api neraka sebab rahmat Allah.
Okey. Okey, sekarang kita cuba faham apa sebenarnya kelebihan ayat kursi sehingga ia menjadi ayat yang terbesar dan teragung di dalam Al-Quran. Okey. Semua yang dijawab tadi saya tak kata salah dan saya tak kata betul pun. Okey, dalam satu hadis sahih riwayat Muslim, Nabi bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni adalah seorang penulis wahyu. Dan dikatakan dia adalah aqra'u as-sahabah. Sahabat yang paling pakar, yang paling mahir dalam Al-Quran. Dari segi hafalan, dari segi ingatan, dan dari segi maksudnya, fahamannya. Jadi satu hari Nabi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Kata Nabi kepada Ubay, ayat manakah daripada kitab Allah, daripada Al-Quran, ma'aka yang ada bersama engkau, sebab dia hafal semua. A'zam, yang paling agung. Jadi soalan ni bukan makna satu ayat tu yang paling baik, yang lain tak baik. Tak, semua ayat Allah adalah baik. Sebab dia daripada sumber yang satu, iaitu daripada Allah. Bila Allah hebat, semua ayatnya hebat. Cuma dalam banyak-banyak ayat hebat, ada yang terhebat. Okey. Bila Nabi tanya Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Mana Ubay bin Ka'ab tak tahu. Kemudian Nabi tanya soalan yang sama. Lepas tanya soalan pertama, terus Nabi tanya yang kedua. Bila Ubay bin Ka'ab tak boleh jawab. Ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Ayat mana yang dalam Al-Quran yang bersama engkau yang paling agung? Soalan yang sama. Logiknya, bila kali pertama Nabi tanya, Ubay bin Ka'ab tak boleh jawab, Nabi jawab lah kan? Tapi Nabi tanya lagi soalan yang sama, berulang. Maka Ubay bin Ka'ab spontan jawab ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai habis. Lepas Ubay bin Ka'ab jawab, Nabi kata apa? Liyahnakal ilma ya Aba Muzair. Maksud dia ialah hani'an laka, tani'ah ataupun syabas, sebab jawapan engkau tepat, ya Aba Al-Muzir. Okey. Kenapa kali pertama Ubay bin Ka'ab tak jawab? Dia kata aku tak tahu. Tiba-tiba lepas tak sampai 1 minit dia tahu. Dan Nabi kata betul. Nabi ucap tahniah pula, syabas. Adakah jawapan yang kedua tembak? Siapa tahu? Dia dapat ilham dari mana? Tak tahu. Apa dia? Dia tengok ayat yang satu ayat yang paling banyak sentuh tentang akidah. Tentang ayat kursi. Macam mana dia tahu? Kita tahu tak ayat Quran ada berapa ribu semua? 6,000 lebih. Nabi tak bagi tempoh. Nabi tak tanya. Aku tanya ni, okey, 3 hari lepas ni kamu jawab. Tak. Ataupun Nabi bagi masa setengah jam kan? Tak. Masa tu Nabi tanya, masa tu Ubay bin Ka'ab jawab. Kan? Jadi apa rahsia Ubay bin Ka'ab? Dia tahu jawapan yang tepat tu. Walaupun kali pertama dia macam tak tahu. Ini sebenarnya rahsia kehebatan para sahabat dan rahsia kehebatan Nabi mendidik para sahabat. Apa kehebatan sahabat? Daripada jawapan Ubay bin Ka'ab kita dapat tahu kehebatan para sahabat. Iaitu pertama, Ubay bin Ka'ab faham semua ayat 6,000 lebih. Bukan setakat hafal, tapi dia faham maksud dia, dia tadabbur, semua ada dalam kepala dia. Dan dalam banyak ayat, Ubay bin Ka'ab tak jawab ayat pasal solat. Ubay bin Ka'ab tak jawab ayat pasal perang.
Ubay bin Ka'ab tak jawab ayat cerita pasal akhirat. Tak. Tapi Ubay bin Ka'ab jawab ayat kursi. Kenapa? Ayat kursi adalah cerita pasal mentauhidkan Allah. Bila Nabi tanya kali kedua, terus masuk dalam kepala, apa lagi yang paling penting? Apa lagi yang paling utama? Lebih daripada mentauhidkan Allah. Boleh faham? Itulah dalam kepala para sahabat. Yang paling penting, lebih penting daripada solat, lebih penting daripada cerita akhirat, lebih penting daripada hukum hakam ialah mentauhidkan Allah. Sebab itulah berapa ramai yang salat, fawailul lil musallin. Berapa ramai yang puasa, berapa ramai yang haji, masuk neraka. Berapa ramai, bahkan Nabi sebutkan 3 golongan awal dicampak dalam neraka. Siapa? Orang yang berilmu, orang yang berjihad, orang yang dermawan. Kenapa? Apa masalah mereka? Tauhid. Riak kan? Makna tauhid mereka tak clear. Boleh? Jadi dalam hati para sahabat, yang paling penting mentauhidkan Allah. Sebab tu mereka sanggup buat apa saja kerana mereka betul-betul kenal Allah. Kalau Allah perintah, mereka tak akan fikir panjang, tak akan buat pilihan. Allah kata hijrah-hijrah. Sampai Bilal bin Rabah diseksa, diseksa begitu teruk sekali, dia tetap bertahan. Kenapa? Tauhid itu adalah nyawa dalam kehidupan mereka. Ammar bin Yasir dan keluarga dia kan, diseksa sampai tahap akhirnya mati syahid. Nabi kata apa? Bila Nabi lihat Yasir, isteri dia Sumayyah, diseksa begitu teruk sekali. Nabi cakap apa? Sabaran ali Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabar, sebab janji kamu adalah syurga. Keyakinan pada Allah, keyakinan pada janji Allah menjadikan azab bagi mereka tidak ada apa-apa. Ada begitu juga contoh yang lain. Pernah satu ketika Nabi utuskan kumpulan kecil untuk pergi berperang. Dia panggil Sariyah. Kalau kumpulan besar, peperangan dipanggil Ghazwah. Tapi kalau kecil dia panggil Sariyah. Jadi kumpulan ni pergi berperang. Kemudian bila solat, ada seorang ni sahabat dia jadi imam. Setiap rakaat dia tutup dengan surah Al-Ikhlas. Kan? Setiap rakaat baca Fatihah, kemudian baca surah, diakhiri dengan surah Ikhlas. Jadi sahabat lain yang jadi makmum tak puas hati. Sebab apa? Sebab mereka fikir sahabat ni buat apa yang Nabi tak buat. Bila tak puas hati, dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bagi tahu, tanya dia, kenapa dia baca surah Al-Ikhlas setiap rakaat? Dia pun bagi tahu sebab dalam surah Ikhlas ada sifat Ar-Rahman. Wa ana uhibbu ar-Rahman, dan aku sangat cinta pada Allah yang Maha Penyayang. Kenapa dia baca surah Al-Ikhlas? Kerana ada tauhidkan Allah. Maka apa jawapan Nabi? Hubbaka iyyahu adkhalaka al-jannah. Cinta engkau kepada tauhid ataupun sifat Allah yang ada dalam surah Ikhlas memasukkan engkau ke dalam surga. Dan sebab itulah surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Ada cerita pasal hukum? Tak ada. Ada cerita pasal hari kiamat? Tak ada. Tapi ceritanya ialah pasal tauhid. Dan surah Al-Kafirun bersama dengan 1/4 Al-Quran. Bahkan Nabi kata, siapa yang baca surah Al-Kafirun dan menghayati maksud dia, dia dijamin bersih daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab surah Al-Kafirun cerita pasal tauhid. Boleh? Inilah kehebatan sahabat. Bukan setakat dia dengar Quran, bukan setakat dia hafal, tapi semua maksud dia, pengajaran dia tahu. Dan dia tahu juga mana yang paling utama dalam banyak-banyak ayat. Okey. Kita kalau orang tanya, ayat apa yang paling utama? Kita boleh jawab tak? On the spot. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasal rezeki kan. Okey. Sebab tu kata Sufyan bin Uyainah,
ma an'amallahu ala ibadi ni'matan a'zam min an 'arrafahum. Kata Sufyan bin Uyainah, tidak ada satu nikmat yang Allah bagi kepada hamba-Nya, nikmat yang terbesar lebih daripada Allah perkenalkan dirinya kepada manusia. Jadi nikmat yang paling besar bukan harta, bukan makanan, bukan pangkat, tapi nikmat paling besar ialah bila kita betul-betul kenal dan mentauhidkan Allah. Okey. Itu satu kelebihan surah ayat kursi. Yang kedua kelebihannya ialah daripada Abu Umamah Al-Bahili, qala Rasulullah SAW, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Rawahu An-Nasa'i. Maksudnya kata Nabi, siapa baca ayat kursi setiap kali lepas solat, lepas setiap solat fardu, mana solat sunat jangan baca, mana 5 kali sehari. Apa kelebihannya? Tidak ada yang boleh menghalangnya daripada memasuki syurga kecuali mati. Maksudnya kecuali tak mati. Sebab syarat nak pergi ke akhirat mesti. Jadi selagi dia tak mati, dia tak boleh pergi ke sana. Bunyi macam mudah kan? Tapi ulama mengatakan ayat kursi yang besar kelebihan ni, setelah kita faham, setelah kita hayati dan laksanakan tuntutan dalam ayat kursi, barulah kita dapat kelebihan tu. Kalau setakat hafal, tak akan dapat. Kalau setakat tampal, dia hanya mengindahkan dinding. Okey, 2 kelebihan. Yang ketiga, dalam hadis sahih riwayat Muslim, kisah Abu Hurairah kan, Nabi tugaskan Abu Hurairah menjaga harta zakat ataupun makanan daripada zakat lah. Jadi Abu Hurairah jaga setiap malam. Kemudian datang seorang, rupa dia manusia, curi. Kemudian Abu Hurairah tangkap, dan kawan tu, lelaki tu kata, tolonglah lepaskan aku sebab aku ada masalah keluarga dan aku lapar. Abu Hurairah lepas. Jumpa besok, Nabi tanya, apa yang kamu buat dengan tawanan kamu semalam? Nabi tahu, sebab Nabi dapat wahyu daripada Allah. Jadi Abu Hurairah beritahu, ada seorang mencuri, kemudian dia kata dia ada masalah, aku lepaskan. Nabi kata dia akan datang lagi malam besok. Bila dia Abu Hurairah jaga malam kedua, datang lagi. Kena tangkap lagi. Kemudian dia merayu lagi, dia kata dia masalah keluarga, lapar apa semua. Abu Hurairah lepas. Nabi pagi besok tanya lagi, apa kamu buat dengan tawanan kamu? Dia pun cerita. Nabi kata dia akan datang lagi kali ketiga. Bila datang kali ketiga, Abu Hurairah tangkap lagi. Kemudian bila lelaki itu merayu, Abu Hurairah kata, tak, aku akan bagi pada Nabi. Aku akan serah kamu kepada Nabi. Maka lelaki ini, dia sebenar adalah syaitan. Syaitan kata, tolong lepaskan aku dan aku bagi sesuatu kepada kamu. Okey, Abu Hurairah kata apa dia? Iaitu sebelum tidur kamu baca ayat kursi. Dan kelebihannya, syaitan tak akan dekat kepada kamu sampai subuh besok. Abu Hurairah pun lepas. Kemudian pagi besok Nabi tanya dan Abu Hurairah cerita apa yang berlaku. Nabi kata kepada Abu Hurairah, kamu tahu tak siapa yang datang mencuri 3 malam turut-turut? Tak tahu. Nabi kata dia adalah syaitan yang berupa manusia. Dan Nabi kata, sadaqaka wa huwa kazub. Dia bercakap benar kepada engkau dalam bab kelebihan ayat kursi. Walaupun dia adalah kazub, dia ni memang pendusta. Syaitan mungkin dia bohong je. Tapi dalam bab ni, dia cakap benar. Jadi siapa nak elak daripada syaitan, diganggu oleh syaitan, jangan tabur garam, jangan panggil ustaz, jangan buat pagar baru, baca ayat kursi. Okey. 3 kan, kelebihan yang keempat ayat kursi ialah dalam kisah Ubay bin Ka'ab, ditangkap satu makhluk, kemudian dia bertanya, ajinniyu anta am insiyu? Kamu ni jin ke manusia? Maka dia mengaku, aku adalah jin. Maka Ubay bin Ka'ab bertanya,
apa rahsia orang boleh selamat daripada kamu? Maka kata jin ataupun syaitan, dia kata yang boleh menyebabkan manusia selamat daripada aku ialah bila dia membaca ayat kursi di waktu pagi dan juga baca ayat kursi di waktu petang. Jadi siapa yang baca ayat kursi waktu pagi, dia akan selamat daripada tipu daya syaitan daripada pagi sampai petang. Kemudian dia baca pula petang, maka dia akan selamat daripada tipu daya syaitan daripada malam, daripada petang sampai cukup lengkap. Kan? 24 jam kan? Jadi syaratnya kena baca apa? Satu, pagi petang. Yang kedua, sebelum tidur. Kemudian yang ketiga, cukup. Jadi tak payah jumpa ustaz ataupun buat pagar baru. Cukup. Free. Free. Okey. Itu antara kelebihan ayat kursi. Sekarang kita tadabbur. Kita tengok ada ulama yang buat kajian, dia kata dalam ayat kursi ni, sebenarnya ayat kursi ni ada berapa ayat dalam ayat ni? Ada berapa ayat? Satu lah. Sebab tu dia panggil ayat kursi. Kalau banyak dia panggil ayat kursi. Tapi dalam satu ayat ni ada pecahan-pecahan dia. Ada kata 8, ada kata 10, ada kata 12. Kita tengok ada berapa pecahan dia. Dan sebenarnya semua cerita ni adalah cerita tentang Allah. Seolah kita bertanya Allah, man anta, siapa kamu? Allah pun cerita, aku ialah pertama Allah. Aku adalah Allah. Jadi Allah cerita pasal diri dia. Bagus tak kita cerita pasal diri kita? Aku ialah si fulan bin fulan, lahir di sekian, belajar di MCKK, sambung di UK kan, balik bekerja di UK Perdana kan. Bagus tak kita cerita pasal diri kita? Tak baguslah, sebab itu masuk bab syok sendiri, riak. Tapi Allah cerita pasal diri dia, bagus tak? Bagus apa dia? Apa yang bagusnya? Allah ada faedah tak bila dia cerita pasal diri dia? Ada faedah? Tak, bagi Allah ada faedah? Allah tak perlu orang kenal dia. Kalau kita kenal dan kita semua tak pada Allah, Allah tak dapat kebaikan apa-apa pun. Dan kalau kita semua tak kenal Allah dan tak taat pada dia, Allah tak rugi satu sen pun. Habis apa faedah Allah cerita tentang diri dia kepada hambanya? Sedangkan dia tak dapat faedah. Sebenarnya faedahnya 100% ialah kepada manusia. Sebab Allah tahu nikmat yang paling besar, cara jalan paling selamat ialah yang pertama asasnya manusia kenal Allah. Orang Melayu kata apa? Awwaluddin. Tapi itu bukan hadis. Walaupun dari segi maksud betul, asas agama ialah kenal Tuhan. Okey. Allah, dia maksud lebih kurang macam ni. Allah ialah, siapa Allah? Sebelum tu kita tengok apa makna Allah. Siapa tahu apa makna Allah? Tuhan yang berhak disembah. Allah yang berasal daripada perkataan ilah. Kemudian ditambah alif lam dan akhirnya Allah itu menjadi satu nama. Bahkan ulama mengatakan Allah adalah Ismullah Al-Azam. Nama Allah yang terbesar ialah Allah. Yang kita tahu semua ada berapa nama Allah? 99. Kalau campur yang ni 100. Okey. Allah Tuhan yang disembah. Maka lepas tu Allah beritahu, kenapa aku adalah Tuhan yang layak disembah, yang berhak disembah? Jawapannya ialah seterusnya. Sebab aku la ilaha, tidak ada ilah, Tuhan yang berhak disembah
illa kecuali dia. Jadi Allah perkenalkan diri dia pertama, namanya Allah yang bermakna Tuhan yang disembah. Kemudian yang kedua Allah begitu apa? Kalimat tauhid. Kalau Allah saja tak lengkap. Sebab itulah bila sebut kalimat tauhid dia kena ada dua unsur. Dua unsur. Pertama apa dia? Mesti ada nafyun, la ilaha. Yang kedua kena ada isbat. La ilaha dia panggil nafyun. Tak ada ina. Okey, illahu dia panggil isbat. Jadi bila nak mentauhidkan Allah, bahkan bila nak memeluk Islam, nak mengucap mesti ada dua unsur. Satu penafian, yang kedua isbat. Isbat mana? Lawan nafi. Apa penafian? Tidak ada mana-mana Tuhan. Kemudian barulah kita isbat kecuali Allah. Sebab kalau kata Allah sahaja, mungkin Allah dan Tuhan yang lain. Tak ada penafian. Kalau ada isbat saja tak ada menafi pun tak betul, tak lengkap. Kalau ada nafi saja, tidak ada Tuhan, habis. Semua bukan Tuhan lah. Okey? Jadi kena ada dua. Satu penafian, yang kedua isbat. Okey, ini adalah kalimah yang paling kalimah yang paling agung. Ini surah yang paling agung. Kalimah yang paling agung, la ilaha illallah. Surah yang paling agung, Al-Fatihah. Nabi kata, khairu ma qultu ana wan nabiyyun ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Perkataan yang terbaik yang diucapkan oleh aku dan semua para nabi ialah la ilaha illallah. Okey, apa yang kita faham ni? Apa makna la ilaha illallah? Ialah itu terjemahan dia, tapi tuntutan daripada ucapan la ilaha illallah apa dia? Ramai tak yang mengucap la ilaha illallah tapi tak solat? Ramai. Ramai tak mengucap la ilaha illallah tapi buka aurat? Ramai. Makna apa tu? Sebenarnya dia tak faham apa makna sebenar la ilaha illallah. Sebab tu orang Arab, bila Nabi pertama kali sebut la ilaha illallah, orang Arab cukup faham walaupun dia adalah Arab Badui. Apa yang dia faham? Dia kata, ya Muhammad, kalimah yang kamu bawa ni akan menyebabkan kamu akan diperangi oleh semua orang Arab orang Arab yang berbangsa hitam ke putih ke, semua akan perangi kamu. Dengan apa? Dengan kalimah. Kenapa dia cakap dengan kalimah tu orang Arab akan perang Nabi? Kenapa? Sebab dia faham bila sebut la ilaha illallah, makna dia apa? Tidak ada Tuhan yang boleh disembah, yang layak disembah melainkan Allah. Tidak ada peraturan undang-undang yang patut kamu ikut melainkan undang-undang Allah. Tidak ada benda yang boleh kamu takut kecuali Allah. Tidak ada benda yang boleh kamu bertawakal melainkan hanya Allah. Semua Allah. Ini makna Nabi Muhammad nak tukar sistem yang ada di Mekah. Nak tukar semua sekali. Akidahnya, akhlaknya, sistemnya, pendidikan, semua sekali. Jadi orang Arab faham. Tapi kita bila mengucap ni kita faham tak? Kita kena ubah semua cara kehidupan kita. Faham tak? Hari pertama mengucap, tahu tak? Dia tahu tak? Bila kamu mengucap ni, makna kamu tak boleh lagi ada unsur-unsur jahiliah. Kamu tak boleh ada lagi amalan-amalan yang berbentuk bid'ah, yang bukan daripada sunnah. Kamu kena tukar semua. Tidak ada amalan melainkan yang daripada Allah dan Rasul. Dia tak faham. Sebab tu berapa ramai yang mengucap kalimah ni masih buat benda yang ikut nafsu dia. Sebenarnya dia tak faham ucapan ni. Nafsu pun tak boleh ikut. Itu makna la ilaha, tidak ada semua Tuhan, termasuk Tuhan nafsu. Betul kan? Berapa ramai yang ucap la ilaha illallah tapi bila berpolitik ikut apa? Ikut nafsu. Okey. Kemudian Allah sebut, kenapa
tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia sahaja. Kenapa? Jawapan seterusnya ialah sebab Dia Al-Hayyu. Kecuali Dia. Ini yang pertama, ini yang kedua. Dia adalah Al-Hayyu. Apa makna Al-Hayyu? Maha hidup. Apa makna Maha hidup? Beza, manusia pun hidup juga kan? Tapi apa beza Tuhan hidup dengan kita hidup? Kita hidup akan mati, Tuhan tak akan mati lagi. Kita hidup untuk perlu berehat. Allah hidup tak perlu rehat. Ada satu lagi yang paling asas yang membezakan hidup Tuhan dengan hidup kita. Hidup kita nampak sangat kita tu adalah makhluk yang lemah. Hidup Allah nampak sangat Allah tu memang Tuhan dan layak disembah. Iaitu hidup kita ada tak permulaan? Apa dia? Permulaan kita apa dia? Tiada. Faham tak? Bila kita tiada, sekarang kita ada, siapa yang cipta kita? Makna kalau Allah tak cipta kita, kita ada tak? Makna kehidupan kita bergantung kepada Tuhan yang mencipta. Tapi Allah ada tak permulaan dia? Tak ada. Makna apa tu? Bila Allah tidak ada permulaan dan Allah tidak ada siapa yang mencipta, makna apa tu? Dia hebatlah, tak ada siapa cipta dia. Yang kedua, membezakan hidup Allah dengan hidup kita ialah hidup kita akan berakhir 70 tahun, 80 tahun, kadang-kadang muda dah mati. Tapi hidup Allah dia panggil apa? Hidup yang tidak ada permulaan dia panggil azali, dan hidup yang tidak ada penghujung dia panggil abadi. Dua-dua tu bahasa Arab tu, tapi dah dimelayukan. Hidup Allah adalah azali, iaitu tidak ada permulaan, dan berterusan, tidak ada penghujung, iaitu abadi. Okey, kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum Maha. Al-Qayyum daripada Qiyam, berdiri, dan Qayyum ni dipanggil sirah mubalaghah. Daripada Qaim yang berdiri. Kalau Qaim berdiri biasa, tapi kalau Qayyum luar biasa. Iaitu Allah sangat-sangat berdiri dengan sendiri, langsung tak bergantung pada makhluk ataupun yang selain pada Allah. Yang kedua, Allah berdiri untuk orang lain hidup. Maknanya semua makhluk bergantung kepada Allah. Jadi Allah berdiri dengan sendiri, tak perlukan yang lain. Bahkan makhluk yang lain semua bergantung kepada Allah. Jadi ini yang ketiga. Jadi sebab ketiga, kenapa dia saja yang berhak disembah? Sebab dia sentiasa hidup. Jadi kalau nak sembah, sembahlah yang hebat. Kalau sembah patung, sentiasa hidup tak? Kalau kita bergantung pada manusia, kita jadi kuat tak? Tak. Sebab tu Allah sebut dalam surah apa? Surah Al-Furqan. Ayat berapa dah? Ayat berapa dah? Wa tawakkal ala al-hayy 35. Wa tawakkal ala al-hayy allazi la yamut. 58. Cuba baca ayat. Okey. Allah kata tawakal. Apa makna tawakal? Berserahlah, bertawakallah kepada siapa? Allah tak kata Allah. Tapi Allah sebut yang paling layak kamu bergantung ialah yang Al-Hayyu. Hidup yang tidak ada permulaan dan tak akan mati sampai bila. Allazi, dan Allah tegaskan lagi, iaitu yang tidak akan mati.
Kita antara orang yang hidup dia umur dia 20 tahun dengan umur 40 tahun, yang mana satu kita bergantung? Ha? 40 kan? Kenapa? Lama. Okey, antara 40 tahun dengan 400 tahun, yang mana kita bergantung? 400 tahun, walaupun kita tak sampai 400 tahun. Okey, antara yang akan mati dengan yang tak mati, logiknya yang mana patut kita bergantung? Itu jawapan yang logik lah. Tapi praktikalnya, kebanyakan manusia bergantung pada siapa? Bergantung pada Al-Hayy Allazi Yamut, yang akan mati. Kan? Isteri bergantung pada suami kan. Tengok-tengok, malam tu mati. Anak-anak bergantung pada mak bapak kan. Tengok-tengok, mak bapak dia mati. Sebab itulah, bila kita bergantung pada yang hidup, yang tak akan mati, dia akan kesannya apa? Kesannya apa? Dia akan jadi orang yang paling kuat dan paling hebat. Contoh, kita kadang-kadang bergantung pada orang, kadang-kadang bergantung pada benda, kadang-kadang bergantung pada telefon, betul tak? Telefon tu macam nyawa kita. Tapi bila pergi tempat yang tak ada lain, separuh nyawa tinggal kan? Jadi contoh apa dia? Yang bergantung pada Allah, yang hidup dia tak akan mati, walaupun dia sorang-sorang, tapi dia menjadi orang yang paling kuat, paling hebat. Hajar, kan? Kalau dia bergantung pada Ibrahim, agak-agak boleh tak jadi Hajar yang hebat? Tak boleh. Ibrahim pun jadi. Kita kalau duduk sebelah isteri kan, duduk tengah padang pasir dengan baby, rumah tak ada, sungai tak ada, kita jadi kuat ke jadi apa? Siapa lagi yang jadi hebat? Mak Musa. Mak Nabi Musa. Lagi? Budak. Gulam budak wah. Kan? Gulam budak, sorang-sorang, dia tak ada NGO, tak ada harta, tak ada dana, tak ada persatuan, tak ada parti. Mak bapak pun tak bersama dia, guru dia pun kena bunuh, tapi dia berdepan dengan siapa? Raja kerajaan. Tapi dia jadi kuat tak? Sebab dia bergantung pada Tuhan yang. Kita NGO, ada parti, ada dana, ada ahli, tapi takut tak? Lemah tak? Takut pada COVID, takut pada macam-macam takut. Okey, kemudian berdiri dengan sendiri. Jadi ayat ni sebenarnya Allah nak bagi tahu apa ni? Amat bodoh orang yang bergantung pada makhluk yang hidup lepas tu mati. Yang kedua, amat bodoh manusia bergantung pada manusia yang bergantung pada Allah. Okey, kemudian yang keempat, la ta'khuzuhu. Tidak. Ta'khuzu apa dia? Ta'khuzu bahasa Arab apa dia? Mengambil. Apa yang mengambil ni? Sinatun. Apa makna sinatun? Sinatun ni awalun naum ataupun nu'asun. Permulaan tidur, mengantuklah. Jadi tengok, Allah tak kata Allah tak mengantuk. Faham bahasa? Allah kata apa? Tidur tidak mengambilnya. Ataupun tidur tidak menguasai Tuhan. Kenapa Allah guna bahasa tidur tidak menguasai Allah? Allah tak kata Allah tak mengantuk. Tak. Apa yang Allah nak bagi tahu? Betul. Tapi kenapa Allah guna perkataan tak khusus sinatun? Bukan. Saya terjemah harfiah. Sifat Allah seterusnya ialah tidur, mengantuk tidak menguasai Allah. Makna Allah nak begitu, mengantuk tu ada kuasa, tapi tak boleh kuasai Allah. Buktinya apa? Mengantuk boleh tak kuasai kita? Siapa berani lawan mengantuk? Siapa berani lawan? Kadang-kadang dia tak sedar. Saya tidur ke tak dia? Dan yang paling mudah dia tidur,
dalam kelas. Walaupun bukan waktu tidur. Nampak tak? Tengok bahasa Al-Quran. Allah nak begitu, tidur tu ada kuasa. Bahkan dia lebih kuat daripada kamu. Bila tidur, mengantuk datang, kamu tak boleh buat apa-apa. Tengah memandu pun boleh. Okey. Kemudian, tidak menguasai mengantuk. Mengantuk tidak menguasainya. Wala naum. Dan tidak juga naum. Biasa dengar tak? Naum. Biasa dengar? Bila tu? As-salatu khairum minan naum. Solat lebih baik pada? Ya, saya dah tahu. Dah lama dah tahu. Okey. Yang ni mengantuk, yang ni tidur. Tengok bahasa Al-Quran. Kenapa Allah beritahu dua? Dia kan tidur dengan mengantuk lebih kurang kan? Betul kan? Tapi kenapa Allah beritahu secara berasingan? La, kemudian Allah ulang sekali lagi la. Mengantuk pun tidak menguasai Allah, tidur lagi tak menguasai Allah. Kenapa Allah sebut dua-dua? Dua sifat berbeza. Ada orang yang mengantuk tapi tak boleh tidur. Ada orang tidur tanpa mengantuk. Betul tak? Tengok-tengok masuk kelas, tidur. Ada orang menguat 10 kali, tak tidur-tidur. Boleh faham? Jadi Allah nak beritahu, mengantuk pun tak, tidur pun tak. Ada manusia, bila kita kata tidur, sebelum habis cakap tidur, dah tidur dah. Ada orang tengah makan boleh tidur. Pernah dengar tak? Ada kawan saya, dia kata adik dia tengah makan boleh tidur. Menunjukkan apa tu? Siapa lebih kuat? Dia ke tidur? Tidur. Tak ada siapa boleh lawan tidur. Okey? Ada orang mengantuk, tak boleh tidur. Ada orang tidur tanpa mengantuk. Dan yang paling mudah tidur bila? Masa baca Quran, kan? Kalau buka handphone, yang mengantuk pun dia lawan 2 jam. Kan? Tapi bila start baca Quran, belum sempat hamim 6 harakah, tidur dah. Hamim. Tapi bila orang tutup Quran, dia tersedar. Tengok tu bah. Okey. 4, 5. Jadi apa yang Allah nak beritahu? Sebenarnya Allah nak beritahu sifat-sifat Allah yang kerana inilah kamu hanya wajib sembah dia. Kamu nak sembah, nak bergantung pada suami. Suami kan? Isteri tengah cakap, abang beli bawang 1/2 kilo, rokok 2 batang. Tak tidur. Tak tidur. Tengah cakap, tak tidur. Jangan bergantung pada suami macam ni. Lepas tu suami pula cakap pada isteri, lepas ni pergi kunci pintu. Tengok-tengok dia tidur dah. Jadi jangan bergantung pada orang yang ada 2 sifat ni. Mengantuk dan tidur. Okey, yang keempat. Yang keenam. Lahu. Miliknya. Lam ni. Lam dipanggil dalam masyarakat lil milkiyah. Kalau terjemah miliknya. Apa yang Allah milik ni? Kita ni kadang-kadang kita ikut orang tu sebab apa? Sebab dia memiliki kuasa. Kadang-kadang memiliki harta. Betul kan? Macam Firaun, kenapa rakyat dia ikut dia? Dia memiliki kerajaan. Kerajaan dia apa dia? Ialah kerajaan apa? Mesir je. Kan? Kita sekarang pun kadang-kadang takut pada kerajaan. Betul kan? Kerajaan kita memiliki apa? Tengok berita yang apa ni? Suami isteri yang buat apa ni? Jadi dia nak test, boleh tak masuk kedai tanpa ambil vaksin 2 dos kan? Dia kata banyak kedai dia boleh masuk. Lepas tu dia balik rumah.
boleh pergi tangkap kat rumah, lepas tu boleh buat apa? Boleh pergi cari semua kedai-kedai yang membenarkan dia masuk. Semua kena zaman. Tengok lemah tak manusia kan? Jadi akhir sekali dia kena kutuk. Termasuklah kedai yang membenarkan dia masuk. Okey, kita tengok Tuhan yang berhak disembah ni dia memiliki apa? Lahu, miliknya apa? Fis samawat, di langit-langit. Wa ma fil ardi, dan apa yang di bumi. Okey. Sekarang tengok bahasa Al-Quran. Allah kata miliknya apa yang di langit. Allah tak kata miliknya langit. Faham tak? Beza tak? Milik Allah langit. Yang kedua, milik Allah apa yang di langit. Beza tak? Beza. Yang mana lebih menunjukkan Allah tu hebat? Ha? Oh, miliknya langit. Bukan miliknya apa di langit. Apa di langit? Kenapa? Ha? Okey, kalau ayat macam ni. Lahu as-samawat. Miliknya langit-langit. Hebat kan? Yang ni miliknya apa yang di langit. Mana lebih hebat? Apa dia? Apa yang di langit? Kenapa? Kerana di langit pun ada banyak lagi benda. Kalau langit, kunci langit pun. Kalau lahu as-samawat, miliknya langit. Tapi yang di langit belum tentu miliknya. Tapi kalau miliknya apa yang di langit, maka termasuk tak langit? Macam mana tu? Saya bagi contoh. Rumah ni milik saya. Satu lagi ayat, semua barang dalam rumah ni milik saya. Apa beza dua ayat tu? Kalau saya kata rumah ni milik saya, barang belum tentu. Mungkin milik penyewa. Tapi kalau saya kata semua barang dalam rumah milik saya, makna apa tu? Rumah tu mesti rumah saya. Mana boleh saya letak semua barang saya di rumah orang? Boleh faham? Jadi kalau Allah kata semua di langit milik Allah, makna langit itu milik siapa? Milik Allah lah. Merakumi semua sekali. Dan semua yang di bumi. Termasuk apa? Kerajaan baru sekarang. Ada. Jadi jangan sombong. Allah kata apa? Qulillahu mamalikal mulk tu'ti al-mulk man tasha wa tanzi'ul mulk mimman tasha. Katalah yang memiliki kerajaan ialah Allah, dan Allah boleh tarik siapa saja dikehendaki, dan Allah boleh bagi pada kerajaan siapa yang dia kehendaki. Okey. Berapa dah? Sebab tu Ubay bin Ka'ab jawab apa? Ayat ni lah paling besar. Sebab mereka cukup faham dan cukup menghayati maksud dalam ni. Dan sebab inilah kelebihan surah ayat kursi. Kalau setakat baca tanpa hafal, tak ada kesan apa-apa. Solat lambat, tapi ayat ni baca 10 kali satu hari. Tak ada faedah. Kemudian, seterusnya, yang keberapa ni? Yang 6, yang ke-7, ini yang ke-8. Man. Man dalam bahasa Arab asalnya istifham, soalan. Tapi di sini istifham bermakna an-nafi. Istifham tapi makna nafi. Apa dalil nafi? Ada ilah kat sini. Bila ada ilah, man di sini tidak. Tidak ada zallazi yang boleh memberi syafaat. Indahu, di sisinya, illa, kecuali biizni, dengan izinnya.
Kehebatan Allah yang ke-8 iaitu tidak ada siapa boleh bagi syafaat di akhirat besok kecuali dengan Nabi Muhammad boleh tak bagi syafaat? Tak boleh. Kecuali dengan izin Allah. Ada satu kisah hadis sahih, Nabi Ibrahim di akhirat besok jumpa bapa dia. Bapa dia nama apa? Azar. Nama apa bapa dia? Cuma ada ra di hujung. Azar. Azar. Jadi Nabi Ibrahim AS jumpa bapa dia yang muka dia penuh dengan debu sebab tak beriman. Kemudian bapa Ibrahim AS berkata pada bapa dia, alam akul laka la ta'sini, kan aku dah cakap dulu jangan engkar perintah aku. Bukan perintah sebagai anak tapi perintah sebagai seorang nabi. Bapa dia jawab apa? Al-an la u'sika, sekarang aku tak akan engkar perintah engkau. Maka Ibrahim mengadu kepada Allah, ya Rabbi alam ta'had ilayya alla tukhzini yaumal qiyamah. Wahai Tuhan, bukankah engkau dah berjanji pada aku, engkau tidak akan hinakan aku di hari kiamat. Jadi kalau bapa aku masuk neraka macam satu, apa Allah kata? Inni qad haramtu al-jannah 'alal kafirin. Aku telah haramkan syurga ke atas orang kafir. Walaupun dia bapa kamu dan walaupun kamu adalah nabi tapi dia kafir. Maknanya tidak boleh bagi syafaat kecuali izin Allah. Allah tak izin tak boleh walaupun bapa seorang nabi. Itu disebut dalam hadis sahih. Waktu Nabi cakap pada siapa, Fatimah kan, ankizi nafsaki minan nar la ughni anki syai'an. Selamatkan diri engkau sendiri daripada api neraka. Aku tak boleh bantu kalau kamu tak beriman. Kan? Dah semalam kita baca ayat apa semalam? Yang ada kaitan dengan syafaat. Tak ingat semalam? Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Jadi penyelamat kita mak bapak tak boleh. Salah satunya ialah infak fi sabilillah. Okey, dan jadi nak syafaat Tuhan ni ada ayat lain Allah sebut. Pertama, izin Allah. Syarat nak dapat syafaat. Yang kedua, redha. Redha Allah. Yang ketiga, ahli tauhid. Izin Allah ni kepada siapa? Tak kepada yang nak bagi syafaat tu. Contoh Nabi Muhammad. Jadi Nabi tak boleh bagi syafaat kecuali Allah izinkan Nabi bagi. Syarat yang kedua, mesti redha Allah kepada siapa? Yang nak diberi syafaat. Kalau Allah dah izin pada Nabi, Nabi boleh tak bagi kepada sebarang orang? Tak boleh. Mesti orang yang Nabi nak bagi syafaat, Allah redha. Yang ketiga, orang yang Allah redha mestilah ahli tauhid. Bapa Ibrahim tak luluh kat sini sebab dia bukan ahli tauhid. Okey. Kenapa kena izin Allah? Kenapa dengan kena izin Allah? Antara jawapannya selepas tu, iaitu Allah kata ya'lamu, dia ya'lamu ni fa'il mudhari', dia sentiasa mengetahui. Ma baina aydihim, apa makna baina aydihim? Banyak tafsiran. Ma baina aydihim ialah apa yang di akhirat besok. Wa ma khalfahum, apa yang masa kat dunia. Satu tafsiran dia. Yang kedua, ma baina aydihim, depan kita kat dunia. Besok, minggu depan, tahun depan. Khalfahum, apa yang dah lepas. Masa universiti, masa dulu muda. Pendapat yang ketiga terbalik. Baina aydihim, depan kita yang akan berlaku. Wa ma khalfahum, apa yang dah lepas. Tiga-tiga tu adalah maksud yang sama. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu?
sehingga dia sahaja yang berhak disembah. Allah mengetahui apa yang kalau ikut terjemah dia kata apa? Ayat akan datang. Maka merah ni dia cepat habis. Dah tuang dah. Jadi kalau pelajar nak hantar marker lain pun boleh lah. Hantar merah je. Dan apa yang lepas lah. Apa yang lepas. Okey, apa kaitan ni? Allah tidak akan memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Tiba-tiba Allah tahu apa yang telah lepas, apa yang akan datang. Apa kaitannya? Kaitannya ialah kalau Nabi diizinkan bagi syafaat, Nabi tahu tak siapa yang dia nak bagi syafaat? Kadang-kadang nampak beriman pada zahir tapi sebenarnya hati munafik. Sebab tu kena izin Allah. Allah saja yang tahu siapa yang berhak dapat syafaat. Kan? Ada ramai tak munafik zaman Nabi? Ramai. Dan banyak munafik yang Nabi tak tahu kecuali Allah yang bagi tahu. Maka sebab tu Allah syaratkan nak bagi kena izin aku dan kena redha aku, sebab aku saja yang tahu siapa sebenar-benar beriman. Tengok-tengok mati syahid kan, tapi yang pertama masuk neraka. Okey. Wala yuhituna. Di sini juga yang keberapa ni? Yang ke-8, ini ke-9. Sifat Allah yang ke-9 yang hanya dia saja berhak disembah, iaitu dan bila Allah sebut tu makna benda tu semua tak ada pada manusia, kan? Kalau kita bergantung pada manusia, apa yang manusia tahu? Katalah bergantung pada bos kita ke, suami ke, apa yang dia tahu? Cuba tanya bos ketua saya kan? Cuba bagi tahu saya minggu lepas bos buat apa? Tak tahu. Bos tahu tak minggu depan apa yang akan berlaku pada bos? Tak tahu. Bos benar tak layak jadi bos. Jadi orang yang patut kita sembah ialah yang mengetahui semua sekali yang lepas, yang sedang dan akan berlaku. Sebab itulah akidah orang beriman Nabi sebut dalam satu hadis. Kalau dia diberi oleh Allah hari ini dia sihat, aman. Yang kedua, rezekinya cukup. Kemudian yang ketiga, 3 benda kan. Dia aman hidupnya, badannya sihat. Kemudian rezeki cukup. Hari ini je. Nabi kata apa? Dia seolah diberi dunia dan segala isinya. Kenapa Nabi kata dapat rezeki hari ini, maka orang tu, orang beriman seolah dia dapat dunia dan segala isi. Padahal baru dapat rezeki hari ini, besok belum dapat. Kenapa? Sebab besok belum tentu dia hidup. Yang penting bagi kita ni, kita ada 3 hari je. Hari pertama yang dah lepas, hari kedua besok, hari ketiga sekarang ini. Apa kewajipan kita? Nak fikir yang lepas, buang masa. Sebab benda dia lepas. Nak rancang yang besok, belum tentu. Jadi rebutlah peluang masa yang ada, iaitu hari ini. Ni rancang macam-macam, besok minggu depan. Solat tak solat gitu. Zikir pagi terlepas. Sebab apa? Duk fikir yang. Sebab tu Nabi kata kalau ada rezeki hari ini, dan kamu aman hari ini, dan kamu sihat walafiat, macam kamu dapat dunia. Okey. Wala yuhituna, dan tidak. Oh, masa dah habis lah. Kita sambung Apa dia? Kita sambung Boleh? Sambung malam ni ke malam besok? Oh, sambung malam besok. Tengok lemahnya saya. Saya tak tahu apa niat belajar sebenar. Okey, kita sambung malam besok. Saya ada dengar ceramah daripada ulama Syria. Syarid ataupun
ceramah dekat YouTube pasal satu ayat ni ada 5, 6 ceramah. Hanya hurai satu ayat ni je. Jadi kalau saya boleh habis satu ayat ni, rasa macam ada kekurangan. Jadi kita sambung malam besok. Okey, kita baca sikit buku ni. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa yang ke-33. Muka surat 94. Menerima hadiah setelah menolong. Menerima hadiah setelah menolong. Dosa yang ke-33, muka surat 94. Kata penulis Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullah, pangkat dan kedudukan di tengah manusia jika disyukuri merupakan salah satu nikmat Allah ke atas hamba-Nya. Pangkat dan kedudukan. Kalau dia bersyukur dengan pangkat tu, satu nikmat yang besar. Macam mana dia bersyukur dengan pangkat? Iaitu dia guna pangkat dan kedudukan untuk mentaati Allah. Dia guna pangkat dan kedudukan untuk membantu orang tanpa ada upah. Di antara cara bersyukur atas nikmat ini adalah dengan menggunakan pangkat dan kedudukan tersebut buat maslahat dan kepentingan ummah. Ini merupakan realisasi daripada sabda Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yaf'a akhahu falyaf'al." Maksud dia, barang siapa di antara kalian bisa memberi manfaat kepada saudaranya, adalah ia lakukan. Tengok Nabi kata apa? Siapa yang ada kemampuan nak bantu orang, Nabi kata buatlah. Makna fokusnya apa? Bantu orang. Sebab apa? Sebab amalan yang paling Allah suka ialah menggembira dan memberi manfaat sebanyak mungkin kepada orang, bukan kepada diri sendiri. Orang yang dengan pangkatnya boleh memberikan manfaat kepada saudaranya sesama Muslim, baik dalam mencegah kezaliman dirinya ataupun mendatangkan manfaat untuknya, jika niatnya ikhlas tanpa diikuti perbuatan haram ataupun merugikan hak orang lain, ia akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ishfa'u tu'jazu." Ishfa'u tu'jazu. Maksudnya, berilah pertolongan, nescaya kamu diberi pahala. Subhanallah. Tengok Nabi bagi motivasi. Tolong orang dapat apa? Pahala, bukan dapat duit. Sebab yang akan membantu kita yang paling mahal ialah pahala. Tetapi ia tidak boleh mengambil upah daripada pertolongan dan perantaraan yang ia berikan. Tak boleh ambil upah. Ini berdasarkan hadis marfu' daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, iaitu man syafa'a li ahadin syafa'atan fa ahda lahu hadiyatan 'alaiha faqabilaha minhu faqad ata baban aziman min abwabir riba. Maksudnya, para siapa yang memberi pertolongan kepada seseorang dengan sebab pangkat dia, kedudukan dia, lepas tu ia diberi hadiah atas pertolongan tersebut, kemudian dia menerima, sungguh kata Nabi, ia telah mendatangkan satu pintu yang besar di antara pintu-pintu riba. Mana kesalahan yang sangat besar bila guna kedudukan untuk bantu orang, lepas tu orang bagi hadiah, dia ambil. Ini tak ada kaitan dengan orang bekerja ataupun penyewa lah, kan? Daripada awal lagi perjanjian. Kerja ni kamu kena bayar, itu lain. Ini dia guna kedudukan, bantu orang, kemudian dia minta upah. Ataupun orang bagi hadiah, dia ambil. Sebahagian orang menggunakan pangkat dan jabatannya untuk mengauk keuntungan material. Misalnya dengan mensyaratkan imbalan dalam pengangkatan kepegawaian. Makna naik pangkat, kena bayar. Atau dalam memindah tugas ataupun nak pindah tempat kan. Kalau nak pindah tempat ke Johor, bayar sikit. Itu semua adalah haram.
Ataupun juga dalam mengobati pasien, pesakit. Kalau nak operate cepat, bayar sikit. Menurut pendapat yang kuat, imbalan yang diterimanya itu hukumnya haram. Berdasarkan hadis Abu Umamah sebagaimana telah disebutkan tadi. Bahkan secara umum hadis itu mencakupi pada penerimaan imbalan yang tidak disyaratkan di muka. Cukuplah orang yang berbuat baik itu mengharap imbalan ataupun pulangan daripada Allah pada hari kiamat. Suatu hari seorang laki-laki datang kepada Al-Hasan bin Sahal meminta pertolongan dalam suatu keperluan. Setelah mendapat pertolongan, laki-laki itu memberikan hadiah. Namun Al-Hasan menolaknya. Laki-laki tersebut berterima kasih kepada Al-Hasan. Tetapi Al-Hasan bin Sahal berkata, "Hatta dasar apa engkau berterima kasih kepada kami?" Jadi, orang bukan bagi hadiah pada dia, orang hanya ucap, terima kasih je. Itu pun dia tolak. Kami memandangkan bahawa pangkat wajib dizakati sebagaimana harta wajib dizakati. Boleh faham? Jadi Hasan bin Sahal ni dia ada jawab tak, dia bantu orang. Lepas dia bantu, orang ucap terima kasih. Dia kata, kenapa ucap terima kasih? Aku ni ada pangkat dan pangkat aku tu sepatutnya dizakatkan. Cara nak zakatkan kedudukan aku ialah aku bantu kamu. Bila aku bantu kamu, kamu tak perlu bagi apa-apa upah walaupun ucapan terima kasih. Ini ciri-ciri al-abrar. Al-abrar bila bantu orang, apa dia kata? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak nak langsung daripada kamu apa saja bentuk balasan ataupun ucapan syukran. Itu pun kami tak nak. Oh, susah tu. Kita kalau bagi hadiah orang tak ucap terima kasih. Kita senyum ke ataupun marah? Dan Aisyah radhiyallahu anha bila dia bagi hadiah, lepas dia bagi terus dia masuk rumah. Orang tanya, kenapa? Kenapa kamu terus masuk rumah? Sebab aku tak nak dia sempat ucap jazakallahu khairan. Jazakillah. Kenapa? Bila dia sebut jazakillah, aku takut aku tidak termasuk dalam golongan al-abrar, iaitu yang mengharapkan walaupun ucapan terima kasih. Bagi je terus masuk. Okey. Kita bagi, lepas tu orang tak ucap terima kasih, tunggu. Tak ada terima kasih. Mana belum ikhlas. Perlu dicatat, ada perbezaan antara mengupah dan menyewa seseorang untuk melakukan tugas, mengawasi ataupun menyempurnakannya dengan menggunakan pangkat dan kedudukan untuk tujuan material. Dua benda yang berbeza. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Saya lupa nak bagi tahu, setiap buku poket yang kita jual ni, termasuklah OTG, hampir 50% masuk akaun ulang. Mana kalau buku ni katalah RM4.5 kan, hasil pada pembelian tu hampir RM2 masuk pada akaun ulang dan kita guna untuk dakwah. Maknanya pelajar membeli buku ataupun OTG sambil berinfak fi sabilillah. Saya lupa nak bagi tahu. Jadi tak rugi kalau beli banyak pun tak rugi. Sebahagian tu pergi pada kerja-kerja dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan buku poket dulu, Ustaz, untuk buku zikir pagi dan petang, yang versi baru tu tak sama dengan yang lama, Ustaz, sebab yang baru tu macam ada yang tak ada. Ya. Ada yang Ada memang sama tapi tak sama. Ada yang sama dan yang tak sama tu sebenarnya daripada hadis-hadis yang dhaif kita buang. Jadi kalau sebab macam kalau dah biasa amalkan yang lama tu boleh teruskan ke? Tak seberapa yang Tak, yang kita buang tu ulama beza pendapat. Kebanyakan mengatakan daripada hadis yang dhaif. Bila hadis yang dhaif sebaik-baik kita tinggalkan. Dia Syekhul Islam dia bagi perumpamaan. Dengar perumpamaan dia. Dia kata kalau sebelum ni kita beramal dengan amalan yang tak sunnah ataupun bersumberkan hadis dhaif. Tiba-tiba kita jumpa hadis yang sahih, amalan daripada hadis yang sahih.
Kewajipan kita apa dah? Tinggal yang sahih, tinggal yang dhaif, ambil yang sahih. Sebab dia kata contohlah, sebelum ni kita makan makanan yang tak sedap. Kadang-kadang dah rusak kan. Tapi kita tak ada pilihan. Tiba-tiba orang bawa makanan yang terbaik, yang berzat. Apa yang patut kita buat? Kita nak makan lagi tak makanan tu? Kalau kita nak makan lagi makanan yang tak berzat, yang tak elok, memang kita ada masalah. Masalah? Tak tahulah. Okey. Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz. Wa anti fa jazakillahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, surah Al-Baqarah 1 sampai 5 boleh solat fardu tak? Baca surah Al-Baqarah ayat 1 ke 5. Boleh? Tak, maksudnya baca selepas Fatihah lah. Boleh? Dia dah lengkap maksud kan? Dia yang terbaiknya kita baca ayat yang cerita ataupun maksudnya lengkap. 1 hingga 5 kan? Dah lengkap dah. Yang tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, lepas tu rukuk. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam buku Ustaz yang 70 doa tu kan, yang macam masa doa untuk bila kita bangun malam kan, saya ada baca dekat situ Ustaz ada mention bila bangun tu ayat pertama baca kan surah Al-Imran ayat 190 sampai 200. Ya. Dalam masa tu pun kesutukan masa nak untuk solat tahajud, adakah kita lebih baik solat tahajud dulu baru baca ayat tu ataupun macam mana Ustaz? Yang terbaiknya bangun awal, bagi sempat baca ayat tu dan bagi sempat solat, yang terbaik. Tapi kalau ditakdirkan kita bangun lewat ada 10 minit, maka yang terbaik ialah solat. Kita tinggalkan bacaan, ambil wuduk, solat. Wallahu a'lam. Ya. Wa anti fa jazakillahu khairan. Ustaz tanya Ustaz, mana lebih afdal kita lakukan semasa berzikir, menggunakan tasbih atau kira jari? Yang afdal ialah apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi tak guna buat tasbih. Walaupun ulama khilaf, ada mengatakan tak salah sekiranya ia membantu untuk kita lebih khusyuk dan lebih fokuskan. Sebab kadang-kadang bila tak guna tasbih kita tak tahu. Kadang-kadang 35, kadang-kadang 40. Kadang-kadang ulang balikkan. Maka bila kita guna tasbih itu kadang-kadang kiraat kita tepat. Tetapi kadang-kadang dengan menggunakan tasbih, fikiran kita lagi melayang. Sebab apa? Bilangan dia dah dijamin. Dan yang terbaik ialah ikut sunnah Nabi lah, guna jari ni. Guna jari. Wallahu a'lam. Hadis kursi ni iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beza macam ni. Kalau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas Nabi kata qala Rasulullah, ada Nabi kata apa? Qala Allah Taala. Itu hadis kursi lah. Kalau Nabi kata kalau sahabat sebut qala Rasulullah, kemudian terus sebut hadis, itu hadis sahih, hadis daripada Nabi. Tapi kalau qala Rasulullah, lepas tu qala Allah Taala, itu hadis kursi. Jadi antara wahyu Al-Quran dengan hadis Nabi, hadis kursi ni kat tengah-tengah. Wallahu a'lam. Penyakit ain iaitu ain ialah mata, iaitu penyakit daripada perbuatan seseorang yang bila dia melihat sesuatu yang mengkagumkannya, maka dia tak sebut Masya Allah ataupun Tabarakallah. Dia tak pulangkan kekagumannya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tengok baby kan, comelnya, dia tak sebut Masya Allah, Tabarakallah. Maka apa yang dia lihat dan apa yang dia kagum itu boleh menyebabkan datang penyakit ain kepada baby tersebut.
Dan kadang-kadang penyakit ain ni boleh datang daripada orang yang dengki. Kadang-kadang orang tu tak dengki pun, tengok je, kagum, tapi tak sebut Masya Allah. Dia boleh membawa kepada penyakit ain. Kadang-kadang sebab dia dengki, dia tengok kereta orang besar, kereta mewah, dia dengki, dia tengok kemudian dia tak sebut Masya Allah, pun boleh mendatangkan penyakit ain. Kadang-kadang penyakit ain boleh menimpa diri sendiri. Menimpa diri sendiri. Contoh dalam surah Al-Kahfi, yang memiliki 2 kebun. Bila dia masuk kebun dia, apa disebut? Dia kata pada kawan dia yang miskin, ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak harta daripada engkau dan lebih ramai pengikut. Itu penyakit ain yang menimpa diri sendiri. Iaitu bila kita tengok harta kita, rumah kita, dan kita tak kembalikan nikmat itu kepada Allah. Dia boleh mendatangkan penyakit ain walaupun kepada diri sendiri. Wallahu a'lam. Di majlis Indonesia, bila lepas sembahyang imam akan baca ayat kursi dan zikir dengan kuat. Kalau di pengkajian ini langsung tak kedengaran, tak ada kemudian sembahyang sunat. Apa menurut Ustaz? Soalan dia lepas solat baca ayat kursi dan zikir dengan kuat. Kan? Imam baca dengan kuat. Jadi soalannya? Apa pandangan Ustaz? Pandangan Ustaz, pandangan Nabi lah. Siapa Ustaz kan nak berbeza dengan Nabi? Apa yang Nabi buat adalah yang terbaik. Iaitu bila lepas solat, ada tak zikir lepas solat? Ada. Hadis sahih. Cuma cara berzikir ialah zikir masing-masing dan perlahan. Jadi jangan ada setengah orang ekstrim. Dia kata apa ni zikir lepas solat? Pun salah. Ada orang pula dia kata zikir lepas solat kena kuat, kena beramai-ramai. Pun salah. Jadi yang betul apa dah? Zikir masing-masing dan perlahan. Dalam satu hadis, Nabi pernah menegur sahabat dalam masjid, sahabat baca Quran kuat. Nabi kata, kamu bukan membaca kepada Tuhan yang tak mendengar. Dan ada orang lain yang sedang beribadat. Baca Quran pun Nabi tak bagi baca kuat sebab mengganggu. Baca Quran dengan zikir mana lebih mulia? Baca Quran sebab dia kata-kata Allah. Itu pun Nabi tak benarkan sebab mengganggu orang. Jadi zikir begitu juga. Apatah lagi ada orang yang masbukkan. Datang lewat tiba-tiba dengan zikir tu, dia memang dah salat tak khusyuk, imam pula zikir kuat, speaker pula kuat. Jadi kadang-kadang menjadi dosa sebab mengganggu salat orang yang datang kemudian. Wallahu a'lam. Boleh ke bersolat wajib sambil melihat mushaf Al-Quran? Boleh. Sunat dan wajib. Solat fardu ataupun solat sunat, kalau kita tak hafal surah ataupun ayat yang panjang, tapi kita nak solat lama, boleh kita buka mushaf. Dengan syarat jangan banyak pergerakan. Yang terbaik ialah kita beli stand, kemudian beli Quran besar, supaya kita tak payah belek dah. Satu muka surat, satu rekaat. Kan? Tak payah belek je. Tak payah bergerak. Wallahu a'lam. Dalam doa dalam surah At-Taubah, ayat 129 ada dalam buku zikir pagi dan petang. Kena baca 7 kali setiap pagi dan petang. Tapi ada ustaz kata hadis itu maudhu. Mohon pencerahan ustaz. Dalam surah Taubah, ayat apa tu? 129. Oh, bukan. Tak, betulkan kenyataan. Dia kata dalam buku zikir pagi petang, ada ayat surah Taubah 129, dibaca 7 kali kan? Saya nak tanya, buku zikir pagi petang yang mana ni? Setahu saya tak ada. Buku zikir pagi petang yang kita jual dulu, yang keluaran Indonesia, tak ada. Yang buku kita keluar pun lagi tak ada. Sebab itu bukan daripada hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Sambil ambil buku, boleh ke kita berdoa minta Allah buang dosa-dosa yang ada di setiap anggota yang kita ambil buku tersebut? Tak payah berdoa. Soalan dia, sambil kita berwuduk, boleh tak kita berdoa supaya Allah gugurkan, hapuskan dosa-dosa kecil? Tak payah berdoa. Sebab Nabi tak pernah berdoa ketika tengah berwuduk. Sunnah Nabi ialah berdoa selepas berwuduk. Satu. Yang kedua, ada hadis Nabi kata, sesiapa yang berwuduk, maka dosanya akan gugur mengikut titisan
bukan titisan darah yang terakhir, titisan air wuduk yang terakhir. Jadi Nabi kata, dosa dia akan gugur dengan apa? Dengan air wuduk. Apa perlu lagi berdoa? Jangan lebih pada Nabi. Kemudian lepas wuduk, Nabi suruh baca doa apa dah? Apa doa tu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan. Apa kelebihannya? Subhanallah. Dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang 8. Maknanya kalau boleh masuk syurga, dosa dia terpadam tak? Dengan apa? Dengan wuduk dan baca doa ni. Jangan baca doa masa berwuduk. Bacalah doa selepas berwuduk. Wallahu a'lam. Contoh kalau saya minta tolong sahabat yang kerja di kaunter untuk pesan sesuatu, bukan kerana nak cepat atau nak macam queue, tapi nak elak COVID. Jadi saya bagilah hadiah. Walaupun dia tak minta, tapi saya bagi juga. Boleh ke? Tak boleh. Kalau ikut buku yang kita baca dan berdasarkan dalil, tak boleh. Sebenarnya yang takut pada COVID bukan dia seorang, semua yang pergi kat bank tu, kan? Jadi jangan ambil hak orang dan jangan bagi hadiah supaya kita dapat pergi awal. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum. Penggunaan ayat kursi yang bertujuan sebagai ruqyah daripada gangguan jin, rasuk dan sebagainya. Ada dalil boleh guna ayat Al-Quran secara umum untuk ruqyah. Dan secara khususnya ada hadis seperti baca surah Fatihah, baca 3 kul, baca apa ni? Minta isti'azah dan juga baca ayat kursi. Boleh ya? Jawapannya boleh. Tapi saya nak sebut, nak ulang sekali lagi, ulama mengatakan kesan bacaan ayat kursi ni tak mungkin berlaku kecuali kepada orang yang betul-betul memahami maksud yang ada dalam ayat kursi dan mengamalkan tuntutan. Contohnya, la ilaha illallah. Apa tuntutannya? Jangan sembah nafsu kamu. Jangan masa solat sembah Allah. Di luar, masa nak beli beg, beli yang 5,000. Tidak ada dah. Masa shopping, tidak ada la ilaha illallah. Masa makan, tidak ada la ilaha illallah. Yang ada ialah nafsu, tak boleh. Jadi ayat itu tak akan berkesan. Jadi praktiskan la ilaha illallah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Wassalam. Nabi untuk perbaharui wuduk setiap kali waktu solat. Macam mana? Memperbaharui wuduk setiap kali waktu solat. Wallahualam, saya tak pernah jumpa soalan dia. Adakah hadis yang menunjukkan Nabi sentiasa memperbaharui wuduk setiap kali nak solat? Saya tak pernah jumpa hadis. Wallahualam. Ustaz, seorang yang sakit kronik, lemah badan, bolehkah solat fardu terus memulihkan solat dengan duduk? Jika berdiri badan goyang dan ada kebanyakan jatuh, mohon pencerahan. Okey, ada satu hadis sahih daripada Imran bin Husain. Dia ada penyakit buasir. Lalu dia jumpa Rasulullah, bagaimana aku nak salat? Nabi jawab, salli qa'iman. Mula-mula je Nabi kata apa? Salli qa'iman. Salat dalam keadaan berdiri. Kemudian Nabi kata, fa'illam tastati'. Bila kamu tak mampu berdiri, salli qa'idan. Baru duduk. Dan fa'illam tastati'. Kalau tak mampu duduk, salli ala jambin. Baring. Maknanya kalau ikut hadis tu, wajib berdiri bila mampu. Selagi mampu, wajib berdiri. Bila dah berdiri, dah goyang, rebah, itu boleh terus mula solat dengan duduk. Tapi selagi boleh berdiri, setengah minit ke, berdiri. Lepas angkat takbir, terus duduk. Wallahualam. Kalau lepas wuduk tak digalak-galak air yang wuduk tu Ustaz. Dia tak ada dalil yang mengatakan makruh lap wuduk setelah kita berwuduk. Tidak ada dalil lah. Tidak ada dalil yang sahih. Maka ulama mengatakan, tengok keadaan. Kalau kita tak lap tu mendatangkan penyakit, maka afdah lap. Kalau kita tak lap, tak mendatangkan apa-apa mudarat, maka biarkan dia. Sebab tak ada satu dalil pun yang mengatakan sunat lap ke ataupun makruh lap. Wallahu alam. Okey, dah. Okey, cukup kan? Kita jumpa lagi insya-Allah pada malam besok insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. كتاب الله ترق جنانه وتنل